Okey, Tuan Adnan boleh dengar di sana? Boleh dengar dengan jelas. Okey. Baiklah, kita pun dah pukul 3 petang ya sekarang ni, Tuan Adnan. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang, salam 2 Ramadan pada hari ini. Dan saya Abdul Ghani Abu dari Dewan Bahasa dan Pustaka, bersama-sama dengan di bawah ini Tuan Adnan, anak lelaki Tok. Maafkan saya kalau saya salah sebut. Beliau merupakan Presiden Persatuan Siam Malaysia. Dan insyaAllah dalam lewat ruang masa ini kita akan bersama-sama dalam rancangan program bicara karyawan kebangsaan masyarakat pelbagai kaum bersempena dengan program Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia 2020 KWBC. Untuk makluman hadirin, petang ini topik perbincangan kita ialah di bawah tajuk Indahnya Ilmu, Persepsi dan Perspektif Malaysia Membaca. Dan untuk makluman kita juga, Dekad Membaca Kebangsaan telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir, mantan Perdana Menteri Malaysia, pada 13 Februari 2020 di Universiti Kebangsaan Malaysia. Lantaran itu pada 23 April 2020, Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB ataupun UNESCO telah memberikan pengiktirafan kepada Bandaraya Kuala Lumpur sebagai Kuala Lumpur World Book Capital ataupun Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia. Dan ini memberikan satu tanda aras yang baik kepada negara kita tentang budaya membaca dalam kalangan rakyat Malaysia. Oleh itu pada petang ini kita bersama-sama dengan Tuan Adnan Tok selaku Presiden Persatuan Siam Malaysia untuk membincangkan sedikit tentang topik kita hari ini, tentang Malaysia membaca, khususnya dalam kalangan masyarakat Siam. Kita membawa kepada tajuk keterangkuman dalam kepelbagaian. Okey, pertamanya apa khabar Tuan Adnan di sana? Baik adanya. Sihat ya? Sihat macam biasa. Dan apa agaknya aktiviti semasa musim PKP ni Tuan Adnan yang dilakukan di rumah? Ini soalan yang kalau ditanya kepada setiap orang di Malaysia ni jawapannya pelbagai dan setiap orang pun ada dia punya aktiviti. Bagi saya aktiviti harian saya banyak. Inilah peluang terbaik untuk bersama keluarga, macam-macam aktiviti kita boleh buat, termasuklah bermain dengan anak-anak, berpeluang untuk mendidik mereka apa-apa yang kita tertinggal selama ini. Dan dari samping itu juga inilah masa untuk kita menikmati masakan secara sekeluarga sepanjang 3-4 kali satu hari sepanjang sebulan lebih ni. Sebelum ni kita mungkin datang masa makan malam saja bersama keluarga, tapi kali ini 3 kali 4 kali satu hari. Itu yang kebaikan yang kita dapat terima daripada PKP ni lah. Tu orang kata mewahnya kita musim PKP ni kan. Pelbagai hidangan yang ada. Umpama tinggal di hotel ada 4 hingga 6 menu sehari. Dan sebenarnya musim PKP ni juga memberikan kita ruang ya untuk kita menjadi lebih kreatif. Betul tak gitu Tuan Adnan? Betul. Inilah kalau siapa yang rajin menulis, rajin membaca, inilah peluang terbaik untuk kita gunakan masa sebelumnya. Apa yang kita baca, kita tuliskan. Dan saya juga mengambil peluang ini juga untuk sentiasa update status saya di Facebook saya, membincangkan pasal COVID ni, bukan untuk apa, tapi untuk diri sendiri, supaya tidak terlalu lapang dan tidak buat apa-apa. Tulisan tu untuk berkongsi dengan siapa-siapa yang ingin membaca tulisan saya, dan juga untuk melatih diri sendiri supaya sentiasa menggunakan fikiran masa-masa lapang ini. Betul tu, orang kata penulis ni berakam zaman. Dan zaman kita ni hari ini yang kita lalui dah minggu ketiga nak masuk ke PKP yang musim ketiga ini, kita rasakan kita perlu mencatatkan sesuatu untuk kenangan generasi yang akan datang ya. Betul. Dan saya terbaca, saya melihat kepada status kata Tuan Adnan tadi bila kita
aktif menulis, aktif dalam menggerakkan media sosial ini. Dan saya terlihat tahniah kepada Persatuan Siam Malaysia kerana berjaya menyumbangkan sebanyak RM10,000 tak silap saya kepada tabung COVID-19 Kementerian Kesihatan Malaysia. Betul. Mungkin Pak Adnan. Okey, saya pertama sekali saya ingin sekali lagi berterima kasih kepada semua ahli Persatuan Siam Malaysia dan juga orang ramai yang menyumbang kepada tabung ini. Ini adalah sebagai satu tanda kata terima kasih kepada frontliners kita yang bertunggu lumus untuk membantu mengeluarkan negara kita daripada COVID-19 ini. Walaupun perjuangan mereka belum selesai, tapi bantuan-bantuan seperti ini akan meningkatkan semangat dan juga dalam masa yang sama meringankan beban kajian, beban kekurangan apa saja yang kurang boleh kita gunakan sumbangan ini sebagai untuk menampung. Jumlah walaupun kecil, tapi inilah yang kita dapat sumbangkan sedikit sebanyak, dan saya rasa ini bukan kali terakhir untuk kita menyumbang. Mungkin masa akan datang kita akan cuba menggunakan donation drive di kalangan ahli untuk menyumbang dalam ruangan yang lain pula. Yang penting itu saya rasa ialah rasa kebersamaan kita bersama-sama dengan barisan hadapan, ya Tuan Adnan. Betul. Tanpa mereka kita mungkin berada dalam keadaan yang sangat kucak-kacir. Ya. Okey, balik pada topik kita pada petang ini, kita nak bincang secara santai ya Pak Adnan, sebelum kita pergi jauh. Dan kita nak lihat sedikitlah bagi mereka yang baru mengetahui tentang Persatuan Siam Malaysia ini dan bagaimana agaknya kedudukan masyarakat Siam di Malaysia. Saya ada membuat sedikit kajian melalui laman internet ni. Pada tahun 1996 pelantikan seorang senator yang pertama di Malaysia itu Datuk Sharon Itarchat kalau tak silap saya namanya. Senator pertama yang masyarakat Siam pertama dilantik di Parlimen, dan itu selepas 39 tahun negara kita merdeka. Dan kita lihat masyarakat Siam di Malaysia juga statistik lebih kurang menunjukkan pada tahun 2014 terdapat hampir 70,000 lebih masyarakat Siam di Malaysia. Dan sudah pasti setelah negara kita merdeka 64 tahun, tahun 64 tahun, 1957, lebih kurang 63 tahun ini. 63 tahun ini mungkin banyak yang telah dilakukan oleh masyarakat Siam dalam bersama-sama membangunkan sebuah negara Malaysia yang harmoni ini. Boleh Tuan Adnan ulas sedikit? Okey, kalau Cik Gani pun saya pasti telah membaca lebih pada yang disebutkan tadi. Jadi kalau kepada mereka yang telah ketahui dan belum ketahui, ingin saya kongsikan bahawa masyarakat Siam di negara ini ada orang kata ini pendatang dan sebagainya. Cuma kita nak perbetulkan persepsi, kerana kalau kita lihat dari sejarah, kalau kita baca sejarah, secara ringkasnya di utara Malaysia iaitu Kedah, Kelantan, Perlis dan Terengganu saling berpindah talukan. Ada seketikanya ditakluk oleh negara Siam masa itu. Ada ketikanya dijajah oleh sebelah sini. Jadi apabila British datang ke rantau ini pada tahun 1909, mereka telah menggariskan sempadan antara Malaysia dengan Siam, dengan Thailand. Jadi mereka, sesiapa saja yang ada sebelah sini akan menjadi rakyat Malaysia. Orang-orang macam kami lah, orang Siam menjadi rakyat Malaysia. Kepada orang-orang Melayu, bukan Islam dan sebagainya di seberang sana Sungai Golok dan di sempadan itu menjadi rakyat negara Thailand. Jadi kami di sini ni memang daripada sejak datuk nenek moyang kita lagi berada di sini, dan penglibatan kita dalam pembangunan negara juga kita tidak ketinggalan. Walaupun rata-rata orang Siam ialah pada kerjaan mereka lah petani, bidang pertanian, ada yang ramai yang bersawah padi, ada yang berkebun getah dan sebagainya. Tapi sumbangan kita kepada negara tidak kurang daripada masyarakat lain. Kerana apabila generasi baru telah mula berkecimpung dalam pendidikan, mereka telah mula
tinggalkan pertanian dan berkecimpung dalam perniagaan, dalam sektor swasta, dalam pejabat pejabat awam dan sebagainya. Jadi kita sama-sama dengan rakyat Malaysia seluruh negara menyumbang setakat mana kita boleh untuk membangun negara kita secara bersama. Kerana negara ini negara kita untuk setiap rakyat Malaysia. Walaupun kita berbeza dari segi etnik, berbeza dari segi bahasa, berbeza dari segi kepercayaan dan sebagainya, tapi kita tetap rakyat Malaysia sama seperti rakyat Malaysia yang lain. Itulah yang saya ceritakan sikit tentang Masyarakat Siam. Dan untuk makluman semua juga, Masyarakat Siam seluruh negara mengikut bancian sebagaimana Cik Gani kata tadi dalam 2000, kita tunggulah angka terakhir nanti apabila ada banci pada tahun 2020 nanti. Saya tak pasti macam mana nak buat dengan COVID sebagainya, tapi kita tunggulah. Jadi kita ada lebih kurang 20 NGO, 20 NGO, ada yang pelbagai bidang lah, ada yang bidang kemasyarakatan, ada yang bidang budaya, ada yang bidang kebajikan. Jadi saya ingin menggunakan peluang ini untuk menyuruh pada semua masyarakat Siam untuk pilihlah NGO mana yang sesuai untuk anda. Jadilah ahli kepada NGO tersebut, kerana inilah pergerakan yang boleh kita gunakan untuk menggerakkan apa yang kita nak gerakkan dalam masyarakat kita. Saya tak nak gunakan kataan memperjuangkan, kerana kita bukan nak memperjuangkan sesuatu, tapi NGO ini boleh gunakan untuk menyalurkan hasrat kita, apa yang kita hendak, yang kita nak sampaikan kepada masyarakat umum, dan juga apa yang kita nak sampaikan pada kerajaan, kita gunakanlah NGO ini. Jadi saya harap kita ada pilihan 20 lebih ini, pilihlah dan jadilah sebagai ahli mana-mana NGO yang sesuai. Jadi ruang itu amat luas disediakan kepada masyarakat Siam di Malaysia untuk mereka orang kata melibatkan diri dalam aktiviti sukarela ini dan menyerlahkan lagi bakat mereka. Jadi Tok Adnan, saya terbaca dalam dalam media sosial ini juga, saya tertarik dengan keunikan masyarakat Siam ini. Kalau kita lihat pernah satu ketika bahawa masyarakat Siam di Kelantan hendak dilantik ataupun dilantik sebagai duta budaya dalam satu pelancongan kepada di Kelantan. Selain itu kita lihat juga ada beberapa orang pemain bola sepak kebangsaan daripada masyarakat Siam seperti Samrang Sakram, Manuk Sakram, ya, dan jika saya tidak silap saya juga, ya, ada beberapa orang pelakon campuran Melayu Punjabi Siam seperti Bron Palare, kalau saya salah sebut, maafkan saya, belum puasa ini. Kemudian ada Nildia Sanros, pelakon masyarakat Siam yang menyerlah bakat mereka. Mungkin Tok Adnan nak komen sikit. Tentang pelibatan mereka dalam pelbagai bidang, ya. Tak kira sukan ke, dari segi muzik, dari segi seni dan sebagainya, memang kita alu-alukan, kerana sebagaimana saya kata tadi, mereka adalah rakyat Malaysia yang boleh bercimpung dalam bidang apa sahaja yang mereka suka. Selain pada bidang sukan yang sebut tadi ataupun bidang seni yang sebutkan tadi, banyak lagi yang aktiviti yang dilibatkan oleh masyarakat Siam. Dari segi muzik contohnya, muzik dan juga budaya. Kita ada persembahan menora yang lazim, yang banyak ditengahkan di negeri Kedah dan juga di Kelantan, yang unik kepada masyarakat Siam, kerana setiap tahun mereka akan ada persembahan. Saya yakin rakyat Malaysia pernah dan juga mereka yang ada peluang bolehlah menonton di mana-mana, kerana ini persembahan yang unik pada masyarakat Siam di Malaysia. Walaupun dia ada kesamaan sedikit dengan bangsa lain, contohnya India dan sebagainya, kerana itu asal daripada negara tersebut zaman dulu. Tapi apabila sampai di sini, dia punya perubahan telah berlaku dan ada keunikannya sendiri. Jadi nak menyentuh tentang sukan pula, kita rasa
amat bertuah kerana semasa sukan sukan C tempoh hari ada beberapa ahli sukan masyarakat Siam yang telah berjaya. Contohnya acara memanah, acara berbasikal, itulah pemuda-pemudi masyarakat Siam yang telah mengharumkan nama negara dalam bidang sukan. Jadi kesimpulannya kesemua bidang yang ada di sini, saya rasa masyarakat Siam sepatutnya, seharusnya, dan mereka juga tidak kurang hebatnya untuk mencubakan diri, cuba sedaya upaya untuk menggunakan apa-apa saja bakat yang ada untuk bersama-sama mengharumkan nama negara di pesada antarabangsa, tak kira di peringkat mana lah. Saya rasa kehebatan atau masyarakat Siam ini yang lahir mungkin dari segi sama ada menjadi dalam bidang seni, dalam bidang perniagaan, dalam bidang sukan, inilah satu galakan yang telah diberikan oleh dalam komuniti masyarakat Siam itu sendiri, Tuan Adnan, ya. Dan saya ingin kaitkannya dengan inilah dari segi pendidikan kepada masyarakat Siam. Dan kita lihat bahawa kejayaan ini didorong oleh kualiti pendidikan yang diberikan ataupun yang diterima oleh masyarakat Siam. Mungkin Tuan Adnan boleh ulas sikit. Pendidikan, ya, terima kasih. Pendidikan ini adalah satu perkara yang sangat-sangat penting, tak kiralah siapa saja, kerana dia akan menentukan masa depan setiap individu. Tanpa pendidikan, tak kiralah pendidikan secara formal, tidak formal, masa depan mereka agak perlu diharungi dengan sukar lah. Saya sentiasa sepanjang tempoh saya berkhidmat sebagai wakil masyarakat Siam di Dewan Negara, saya sentiasa cuba saya upaya mempromosikan pendidikan di kalangan keluarga dan juga anak-anak masyarakat Siam. Kalau bagi mereka yang cenderung kepada akademik, silakanlah sampai ke peringkat manapun, silakanlah untuk belajar. Kepada mereka yang kurang cenderung dari segi akademik, kita cuba sedaya upaya untuk pastikan mereka menceburkan diri dalam bidang kemahiran, kerana kita ada ratusan bidang pusat latihan kemahiran yang boleh mereka sertai. Ada ribuan bidang kemahiran yang mereka boleh ceburi. Jadi dengan adanya pengetahuan dari segi akademik dan juga pengetahuan dari segi kemahiran, saya yakin tak kira masyarakat Siam ataupun tak kira masyarakat mana di Indonesia, pastinya mereka boleh menepani hidup dengan lebih berjaya. Nak bekerja sebagai pekerja kepada syarikat lain pun boleh, dan satu masa nanti untuk membuka pendidikan sendiri pun boleh, kerana kemahiran itu ada. Jadi itulah yang kita cuba turunkan, nak pastikan bahawa mereka yang telah mahir boleh bekerja sendiri, mereka yang belum mahir pergi buat latihan kemahiran dan bekerja dengan orang untuk seketika, dan sampai waktunya mereka boleh membuka syarikat sendiri dan menggajikan anak-anak yang baru keluar dari pusat kemahiran. Jadi rantaian itu akan kekal. Saya lihat ramai yang pemuda-pemuda kita suka keluar negara untuk bekerja di luar negara, contohnya ke Taiwan, ke Singapura dan Jepun sebagainya. Tapi saya sentiasa mengingatkan mereka, sekiranya nak pergi ke mana, pergilah. Tetapi pergi dengan ada kemahiran asas, pergi sana tambah kemahiran sampai masa untuk balik dengan kemahiran yang lebih tinggi, datang balik dan bina negara kita dengan ilmu dan kemahiran yang ada. Itu dia pesanan untuk memasakkan jati diri dalam anak-anak muda Siam ini. Jadi bercakap tentang jati diri ni Tuan Adnan, ya, kita tahu bahawa bahasa Melayu itu merupakan bahasa kebangsaan dan bahasa yang pemersatu dan juga bahasa yang membentuk jati diri masyarakat di Malaysia. Dan kita amat berterima kasih kerana sejak lamanya beberapa belakangan ini Persatuan Siam sendiri juga telah memberikan kerjasama kepada Dewan Bahasa dan Pustaka dan memberikan laluan kepada kita untuk membuat aktiviti di tempat ataupun di pertempatan masyarakat Siam, khususnya di kawasan utara, di Kedah dan juga Kelantan, yang melibatkan masyarakat Terengganu. Dan bagaimana Tuan Adnan melihat dengan senario semasa ini,
penglibatan masyarakat Siam. Yang tadi Tuan Agnan ada cerita tentang dari segi seni dan budaya, dari segi bahasanya, bagaimana masyarakat Siam ini sumbangan mereka untuk bersama-sama memartabatkan bahasa kebangsaan. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada DBP lah, berusaha untuk mengembangkan penggunaan bahasa kebangsaan kepada masyarakat seluruh negara, terutama kepada masyarakat yang bukan bahasa Melayu, bukan bahasa ibunda mereka. Jadi di bawah program Semarak Bahasa yang telah diadakan pada masyarakat Siam sejak tahun 2011. Jadi saya pernah lihat beberapa tempat, contohnya di Pasir Putih pernah diadakan, di beberapa buat di Kedah pun diadakan. Saya daripada interaksi dengan mereka yang pernah sertai program ini, mereka sangat alukan program ini. Pihak ibu bapa juga suka kerana mereka mengatakan bahawa ini peluang untuk anak-anak mereka mendengar ataupun dapat menyertai aktiviti yang melibatkan bahasa. Kerana selama ini mereka sering melibatkan diri dalam aktiviti sukan, tapi ini dalam bentuk yang lebih menarik, iaitu bahasa, tapi dalam bentuk yang menyeronokkan. Jadi saya harap program-program seperti ini diteruskan, dan saya yakin anak-anak masyarakat Siam dan juga ibu bapa masyarakat Siam akan memberi sambutan yang terbaik yang mereka boleh berikan. Selain itu, saya dipahamkan juga, dan saya sekiranya belum diadakan, saya berharap pihak DBP boleh menganjurkan bengkel ataupun workshop untuk membantu bakal penulis masyarakat Siam untuk meningkatkan kualiti penulisan mereka. Kerana kita dapati bahawa kita pernah ada sekumpulan penulis-penulis Siam yang telah pernah berkecimpung dalam penulisan. Contoh, ada beberapa orang yang saya ada kenal sebilangan besar daripada mereka. Contohnya macam Encik Suan Lut Popo, Encik Ipian, Encik Epon Tepat, Puan Wilai Mali, Chuswan, Dr. Lim Suitin, Dr. Bun Jong Fuk, dan Encik Somcit. Inilah penulis-penulis yang telah berkecimpung. Tapi sekiranya kita tak ada bengkel untuk mencungkil bakat yang baru, kemungkinan apabila sekumpulan ini telah bersara daripada bidang penulisan, kita tak ada stok baru. Jadi saya harap kita boleh teruskan program-program seperti ini, dan juga dengan adanya bengkel-bengkel seperti ini, penulis yang sedang di peringkat pertengahan mungkin dapat meningkatkan kualiti mereka lagi, dan mereka akan mungkin dapat juga diberi anugerah macam pernah diberikan kepada mendiang Seri Ning Buah, iaitu anugerah Citra Sahabat DBP, ataupun Persatuan Siam Kelantan, Kuala Lumpur dan Selangor, iaitu Persila, yang pernah juga menerima anugerah ini. Tahniah kepada mereka, dan kita harap hubungan antara DBP dengan masyarakat Siam dalam pelbagai bidang, terutama bidang penulisan ini, dapat diteruskan supaya orang kata kalau kita tengok di Kelantan dan di Kedah, macam contoh wajah macam saya ni, kita pun kadang-kadang daripada muda lagi kita tahu bahawa susah untuk membezakan, kan, apabila kita bercakap dan sebagainya. Jadi ini satu kelebihan yang ada pada masyarakat Siam, kerana penguasaan bahasa sebagian besar daripada mereka adalah agak tinggi. Jadi untuk berkecimpung dalam penulisan agak lebih mudah berbanding dengan mereka yang tidak berapa fasih. Dia punya latar belakangnya mudah saja, kerana kampung-kampung Siam di Kedah dan di Kelantan juga dipelis. Kebanyakan mereka ialah di celah-celah kampung Melayu. Jadi interaksi kita zaman muda dulu dengan kawan-kawan bangsa Melayu adalah tinggi. Jadi penguasaan bahasa itu lebih tinggi. Itu yang memudahkan kita untuk berkecimpung. Tuan Agnan ni, sambil kita berbincang ni tadi, saya tengok dekat situ ada saya lihat ni ada satu respon. Dia kata, agaknya apa makanan masyarakat Siam yang popular di Malaysia? Kita tanya Presiden Persatuan Siam Malaysia kalau dapat berkongsi. Ini yang kalau katakanlah biasanya, ini sebelum kita jawab soalan tu, saya nak jelaskan dulu. Kadang-kadang kita menggunakan perkataan Siam tu secara tidak tepat. Contohnya kata mangga daripada Thailand, kita kata mangga Siam,
kan. Jadi kita kena bezakan dulu. Kerana kalau kita kata jawab apa makanan siam yang hebat dan sebagainya, nanti saya jawab tom yum, orang kata itu bukan siam punya siam sini punya makanan, itu daripada Thailand, kan. Jadi kalau katakanlah kepada mereka yang biasa dengan masakan yang unik, masakan siam, ada beberapa lah. Contohnya ada satu masakan di mana kita boleh katakanlah dipinjamkan daripada negara lain. Itu makanan ni tidak boleh kita mengaku bahawa ini hak kita. Universal universal, kerana apabila sampai satu tempat dia akan berubah. Contoh katakanlah ketupat daun palas. Ketupat daun palas. Semua boleh mengaku daripada Laos, Burma, Thailand, Indonesia, Malaysia, semua ada ketupat daun palas. Siapa punya. Jadi kita soalan bila ditanya makanan apa yang terbaik masyarakat Siam ni, agak sukar kerana selera berbeza. Tetapi kepada mereka yang ingin menikmati makanan Siam yang kita boleh dapat, kebanyakan di sebelah Lumpur ini ada banyak restoran yang menyajikan masakan Thailand dan juga masakan Siam di sini yang autentik. Contohnya kita ada gulai lemak, ada satu jenis daun dipanggil daun yang agak pahit. Saya pun tak pasti kita dalam bahasa Melayunya apa, kerana saya jarang jumpa masyarakat Melayu memakan. Tapi kalau di masyarakat Melayu di sebelah Thailand sana, mereka juga ada menggunakan memasak masakan ini. Ada banyak lagi kuih-kuih yang masyarakat Siam yang ada. Tapi nak katakanlah nak dikatakan dia terlalu unik yang orang lain tidak masak, itu mustahil lah. Kerana dengan adanya YouTube, adanya dengan Facebook sebagainya, semua orang boleh belajar masakan satu kaum daripada kaum lain. Jadi tak adalah keunikan bahawa masakan ini orang Melayu tak pandai masak, orang ini saja boleh masak. Masakan ini orang Siam tak boleh masak, orang Melayu saja boleh masak. Itu dah mustahil sampai sekarang. Jadi saya minta maaf tak boleh respon secara khusus kepada soalan tersebut. Tapi kalau nak makan, makanlah masakan yang anda suka. Tu ada yang tulis di sini Miang Kam tu Tuan Adnan. Miang Kam tu asal daripada Thailand. Itu Thailand. Tapi sekarang kalau sebut pasal masakan dari Thailand, bila sampai di Indonesia, banyak telah diasimilasikan dengan Malaysia. Apabila ada banyak kedai-kedai tom yum yang membawa menu daripada Thailand ke sini, kita dapati banyak. Kalau kita pergi ke restoran Thai sekarang ni yang ada di Malaysia, kita ada contoh tadi Miang Kam, kita ada dipanggil komok tu kan. Tapi perkataan sebenarnya tidak macam tu. Tapi oleh kerana kita belajar daripada mulut ke mulut, dia menjadikan dah lain dirinya. Contoh juga dengan pernah dengar ada perkataan lukcing. Lukcing. Yang panjang tu. Itu pun perkataan yang dibelajari dari mulut ke mulut. Jadi lain jadinya. Kalau sebenarnya sebenarnya lah fishball dalam bahasa Thailand. Tapi sampai sini dah lain jadinya. So jadi misalnya kalau katakan makanan ni macam tadilah, kalau nak makan makanan yang autentik, carilah restoran yang boleh masak dengan sedap lah. Kalau tuan-tuan nak makan, bandingkanlah beberapa restoran kerana mungkin masakannya berbeza. Menu yang sama tapi masakannya berbeza. Okey, ke situ pula kita je. Dia sebenarnya dah pukul 3 lebih ni Tuan Adnan mencari menu untuk berbuka puasa petang nanti. Kurang lebih 4 jam lagi kita akan berbuka puasa. Itulah. Kita berbalik pada tentang program Semarak Bahasa ni tadi. Bila Tuan Adnan sebut tentang apa tu asimilasi budaya, ya, universal sifat makanan, dan dalam penulisan itu sendiri kalau kita lihatlah ya, kerana kita memahami budaya seseorang ataupun orang lain itu bukan saja kita pergi ke tempatnya, ya, apatah lagi sekarang ini dengan musim PKP ni kita tidak boleh pergi
ke tempat tersebut. Yang kita boleh pergi adalah melalui pembacaan, dan nama-nama yang disebutkan oleh Tuan Adnan tadi seperti Mendiang Seri Neng Buah, kemudian Cik Ipian, karyawan Dewan Bahasa dan Pustaka juga Persil ini, mereka ini telah memberikan suatu, orang kata, maksud kepada kepelbagaian budaya di Malaysia, kerana mereka mengetengahkan budaya masyarakat Siam ke dalam masyarakat, dan ini yang hendak kita ketengahkan. Dan seperti saranan Tuan Adnan tadi tentang bengkel membantu penulis-penulis muda lah, dan saya pernah terbaca satu makalah ditulis lebih kurang tahun 2013, ya, kita merasakan bahawa agak gusar juga apabila tokoh-tokoh ini semakin jauh ataupun semakin meninggalkan kita dengan sebabkan faktor usia dan sebagainya, dan untuk melahirkan individu yang baru, tokoh-tokoh penulis yang baru. Mungkin Tuan Adnan, selain daripada bengkel dan sebagainya, agaknya bagaimana masyarakat Siam ini boleh lagi kita dekati mereka? Okey, pertama sekali saya nak sambung apa yang Cik Gani sebut pasal macam mana kita boleh belajar satu budaya satu kaum, satu kumpulan orang itu daripada penulisan. Jadi kalau bagi mereka yang tak pernah membaca novel ataupun sajak ataupun cerpen yang ditulis oleh beberapa penulis Siam tadi, contoh macam Encik Edeng Ecik yang ada novel bertajuk Impian Syurga di Pentas Songkran tu, dia menceritakan pelbagai aspek kehidupan Siam lah, dari segi kepercayaan agamanya, dari segi moralnya, dari segi pegangan hidupnya. Begitu juga dengan kumpulan cerpen oleh Cik Ipian yang menceritakan tentang sejarah orang Siam di Malaysia, tentang aktiviti ekonomi yang diamalkan oleh rakyat Siam, ataupun cerpen oleh Encik Praset tentang kehidupan harian masyarakat Siam, macam mana mereka menjalani hidup berdasarkan aktiviti tanian, makanan mereka, ulam-ulaman dan sebagainya, dan juga dari sajak yang ditulis oleh kumpulan sajak yang ditulis oleh Encik Epan tentang pelbagai aspek kehidupan manusia berdasarkan pemerhatian mereka. Jadi inilah satu perkara yang boleh media yang boleh gunakan untuk merekodkan apakah aktiviti ataupun cara hidup di zaman masa itu, kerana katakanlah 20-30 tahun akan datang, apa yang diamalkan oleh mereka pada ketika itu mungkin tidak diamalkan lagi. Paling mudah saya nak bagi contoh ialah apabila kita membaca cerpen tersebut, pada peringkat umur saya boleh boleh buat hubung kait dengan kehidupan zaman kanak-kanak kita dulu, macam mana kita main di bendang dan sebagainya. Tapi novel ini apabila dibaca oleh anak saya yang umur 20-an, yang dibesarkan di bandar, mereka langsung tidak boleh nak kaitkan dengan apa yang ditulis. Ini yang menjadikan satu perkara yang menjadi kita perlu pastikan bahawa ia tidak ditinggalkan. Saya terpaksa menceritakan pada anak-anak saya macam apa maksud yang dituliskan oleh penulis ini. Jadi kita perlu kekalkan penulisan seperti ini supaya mereka dapat direkodkan, dan bagi penulis-penulis baru mungkin pengalaman mereka berbeza. Mereka juga boleh tulis pengalaman mereka berdasarkan era yang ketika mereka. Jadi dengan cara ini mereka bolehlah menyimpan untuk anak-anak mereka selanjutnya. Jadi bengkel-bengkel seperti ini, dan juga sekiranya ada mungkin acara yang boleh kita minta orang-orang muda membaca dan juga menceritakan semula novel-novel yang pernah ditulis ini, mungkin ini satu cara lagi untuk menghayati apa yang ditulis, dan juga mereka boleh memahami apa yang pernah ditulis. Dengan cara itu juga bakal penulis nanti dapatlah merasai macam mana kehidupan di zaman itu, dan macam mana nak menceritakan dengan detail supaya orang yang tak pernah mengalami kehidupan tersebut tapi dengan membaca dapat merasakan bahawa apa yang diceritakan tu memang benar-benar berlaku. Jadi contohnya kalau kita pernah baca zaman saya dulu Ranjau Sepanjang Jalan yang macam
yang mana diceritakan tentang duri-duri yang menyucuk kaki di bendang sebagainya. Cara penceritaan tersebut amat detail. Macam mana sakitnya apabila terpijak duri di kaki. Jadi bakat-bakat seperti ini kita perlu kita pastikan mereka ini kekal daripada generasi ke generasi supaya kebolehan untuk menceritakan ataupun menjelaskan apa yang berlaku kekal dalam masyarakat kita. Kerana kita tahu bahawa saya nak relate satu lagi ialah tentang masyarakat Malaysia dari segi dari segi kalau kita tengok dari segi recording, kalau perkataan Inggerisnya dan Melayunya ialah untuk pencatatan. Kalau perakaman, contohnya kalau katakan sejarah Malaysia zaman-zaman dulu, kita tak ada orang yang merekodkan sepenuhnya. Kita terpaksa pergi ke museum di London dan sebagainya kerana kita tak ada perekodan yang baik. Jadi sepatutnya sekiranya kita ada, mungkin kita tak perlu ke sana. Jadi novel-novel seperti ini dan juga catatan-catatan lain ialah membantu generasi kita akan datang untuk mengetahui sejarah negara kita, macam mana orang kata pejuang-pejuang kita telah berjuang untuk mencapai kemerdekaan, macam mana dia menjalani hidup. Contoh macam zaman COVID ini, macam mana mereka menjalankan hidup. Macam mana kita boleh melepas, kalau kita lepaslah melepasi COVID ini. Jadi ini menjadi pengajaran kepada mereka di masa hadapan untuk mereka guna pakai dalam kehidupan mereka. Jadi penulis orang yang pandai menulis ini kita hormati kerana mereka lah juga sebahagian daripada pencatat sejarah bagi kita untuk anak-anak cucu kita belajar. Inilah mereka sebagai pencatat sejarah perakam zaman apa yang berlaku pada hari ini. Dan ni ada satu soalan ni Tuan Aknan tentang Dewan Bahasa dan Pustaka juga kita pergi kuat untuk membuat program untuk memupuk minat khususnya anak-anak kecil ini terhadap penggunaan bahasa Melayu, khususnya penggunaan bahasa Melayu yang betul. Mungkin Tuan Aknan ingin memberikan sedikit respon atau reaksi bagaimana cara lagi kita boleh mendekatkan dengan anak-anak muda ini, khususnya remaja dan kanak-kanak untuk mereka minat terhadap bahasa Melayu. Okay. Sebelum kita pergi ke situ, saya nak langkah belakang sikit. Macam mana dia macam mana timbulnya persoalan ini. Kerana kita tengok rata-rata anak-anak muda zaman sekarang ni dengan adanya pelbagai media yang mereka boleh ikuti, Facebook, TV dan sebagainya. Jadi masa mereka untuk berinteraksi dengan satu sama lain dah kurang. Okay? Banyak menggunakan telinga daripada menggunakan mulut dan fikiran. Tambah lagi apabila media ini ada pelbagai bahasa, mereka akan pergi kepada bahasa yang mereka lebih fasih, mereka yang berminat. Jadi tumpuan tu kepada yang mereka suka saja. Jadi tidak mustahil lah ada setengah-setengah golongan ataupun rakyat Malaysia yang walaupun contohnya kata even bangsa Melayu sendiri pun cakap Melayunya kurang fasih kerana contohnya di rumah bahasa Inggeris, pergi sekolah antarabangsa berbahasa Inggeris dan sebagainya. Jadi namanya Muhammad bin Abu tapi pelatnya pelat mereka pada. Jadi sama juga dengan pihak lain, contoh masyarakat Siam. Kerana kita dapati bahawa mereka juga ada minat masing-masing. Cakap di rumah pun guna bahasa ibunda, cakap bahasa Melayu cuma di sekolah dengan bersama guru. Kadang-kadang dengan kawan pun menggunakan bahasa ibunda. Jadi itu yang punca masalah kita. Jadi salah satu cara mungkin saya bukannya boleh memberi cara yang mujarab, tidak. Tapi sekurang-kurangnya kalau boleh kita tambahkan masa untuk mereka berinteraksi dalam menggunakan bahasa, contoh bahasa Melayu, lebih tinggi sikit. Contoh kalau di sekolah, kalau kita nak pastikan mereka fasih bahasa Inggeris, kita tetapkan hari bahasa Inggeris dan sebagainya contohnya. Yang penting ialah kita tambah masa, bagi ruang, bagi peluang mereka untuk menggunakan bahasa. Kerana bagi saya lah, mungkin orang di PP lebih pakar dari si bahasa. Bagi saya kalau bahasa itu kita tidak amalkan, memanglah akan kekurangan. Contoh saya sendiri, kalau perkataan, kalau dulu saya besar di kampung, cakap bahasa Siam
hari-hari dengan kawan-kawan. Jadi ada perkataan-perkataan yang pernah digunakan dulu telah ditinggalkan kerana berpuluh tahun, ada perkataan telah hilang. Saya tak boleh fikir apa perkataan tersebut yang pernah dipakai. Jadi sama juga kosa kita akan hilang, kita punya vocab akan berkurangan. Jadi kalau kita kurang gunakan, anak-anak kita kurang gunakan, pastinya mereka tidak dapat tidak ada kosakata tersebut. Jadi nak buat satu ayat penuh pun agak sukar kerana ada perkataan yang tertinggal. Jadi kalau kita ada ruang saya pun tak pasti macam mana pihak sekolah boleh buat, tapi yang penting adalah secara teorinya kita tambahkan ruang untuk mereka berlatih menggunakan bahasa tersebut. So, komunikasi secara interaksi itu amat penting untuk mereka menguasai ini. Dan tadi saya terbaca juga dalam komen di bawah itu, Tuan Adnan, tentang tadi dah bercerita panjang tentang karya-karya kreatif sama ada novel cerpen dihasilkan oleh Cik Bian. Mungkin Persatuan Siar Malaysia ingin bekerjasama dengan penerbit filem atau drama untuk membuat telefilm drama berlatar belakang masyarakat Siam. Komen Tuan Adnan. Itu cadangan yang menarik kerana kita dari segi masyarakat Siam boleh menjadikan sebagai pemberi sumber ilmu, sumber maklumat tentang cara hidup masyarakat Siam. Jadi sekiranya ada penerbit filem ataupun setiap pihak mana-mana pihak yang ingin membuat filem berdasarkan kehidupan masyarakat Siam, saya rasa tidak mustahil untuk dilaksanakan. Dari segi pembacaan pun ada banyak rekod-rekod tentang kehidupan masyarakat Siam, yang sedang mengamalkan kehidupan mereka pun ada. Jadi kita boleh berbincang. Saya rasa tidak mustahil untuk adakan. Itu cadangan yang menarik. Terima kasih. Pelakon pun dah ada, seorang pelakon tersohor kita, perempuan lain pun dah ada. Mungkin kita boleh bekerjasama sebab sekarang ni pun di TV1 dua novel Dewan Bahasa dan Pustaka Korban Kasih sedang tayangkan di televisyen lah, adaptasi daripada Korban Kasih 1 dan 2 dijadikan drama sempena bulan Ramadan ini. Tuan Adnan, kita pun dah hampir 40 minit kita ke udara, ada beberapa minit lagi. Saya ingin berbalik semula tentang hal-hal silang budaya dan saling faham budaya ini. Ini adalah salah satu daripada elemen yang menjadikan Malaysia ini unik di kacamata dunia. Dan tadi kita pun berbincang tentang generasi muda yang semakin melupakan, ataupun bukan melupakan, semakin kehilangan jati diri mereka tentang hal-hal yang dahulu menjadi kekuatan kita. Adakah ini yang pada pandangan saya ini merupakan satu kebimbangan juga untuk kita kepada generasi akan datang. Jadi apakah usaha daripada Persatuan Siam sendirilah agar hal-hal sebegini dijaga dengan rapi? Silang budaya tu memang kita tak boleh nak halang lah, kerana dengan adanya hubungan pelbagai media ni, kalau dulu kita tinggal di kampung, apa yang berlaku di kampung lah kita tahu. Di luar kampung tu mungkin kita tahu, kecuali kita pergi kampung Kenan. Sekarang ni dengan orang kata tanpa sepadan ni, dunia tanpa sepadan, pengaruh budaya luar, pengaruh cara hidup luar masuk dalam kehidupan kita, itu memang tak boleh dihalang. Tapi yang cuma kalau kita ada benteng yang kuat, mungkin kita boleh tapis. Yang mana yang baik kita boleh terima, yang tak baik kita boleh tolak. Tapi kebolehan anak-anak muda untuk menapis itu menjadi isu. Siapa yang boleh memberi pedoman kepada mereka, yang mana patut ditolak, yang mana patut diterima. Kerana apabila berubah zaman, apa yang baik di zaman dulu mungkin dah kurang baik zaman sekarang. Apa yang tidak baik di zaman dulu dah jadi baik di zaman sekarang. Itu menjadi satu dilema pada kita. Tapi apapun, saya nak letakkan tanggungjawab kepada ibu bapa lah. Ibu bapa sepatutnya memainkan peranan. Walaupun dia punya fikiran cara klasik dan sebagainya, tapi masih menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk memastikan bahawa anak-anak mereka ini dapat membezakan antara baik dan tidak baik. Jadi tetapi penghujungnya mereka akan sendiri yang menentukan sama ada terima tak terima. Kerana mungkin nilai zaman bapa dia tu berbeza dengan nilai zaman dia. Itu yang menjadi persoalan.
Uh, tetapi apabila ibu bapa dapat mendidik anak yang betul, masyarakat boleh menjaga satu sama lain, memastikan jati diri anak-anak ini dapat dikekalkan. Saya yakin apa jua elemen negatif yang ada di luar itu sukar untuk diterapkan dalam jati diri dalam diri anak-anak kita. Jadi elemen jati diri dari segi aspek kebudayaan mereka mesti tahu, dari aspek keagama, ajaran agama masing-masing, dari aspek sosial, kehendak sosial, larangan sosial itu yang perlu diterapkan oleh ibu bapa. Jadi kalau masyarakat saling mengambil tahu satu sama lain macam zaman kita dulu, contohnya sekiranya anak seorang ini dilihat oleh jiran membuat sesuatu yang tidak betul, dilaporkan kepada ibu bapanya, mungkin ibu bapanya dapat mendidik semulanya. Tapi zaman sekarang elemen tersebut dah kurang. Jadi orang kata dengan falsafah jangan jaga tepi kain orang lain, ini yang menjadikan apa yang sepatutnya masyarakat menjaga anak-anak satu kumpulan masyarakat tersebut telah hilang. Jadi saya harap elemen jaga tepikan orang ini dapat diterapkan balik, tapi janganlah terlalu banyak. Nanti orang kata menjadi cari pasal pula kan. Tapi untuk melihat dan jadi permati kepada apa yang dilakukan oleh anak-anak, itu yang diperlukan. Kerana ibu bapa tidak dapat melihat anaknya sepanjang masa. Mengharapkan jiran tetangga lah membantu menjadi mata dan telinga untuk ibu bapa, supaya ibu bapa dapat tahu apa yang dibuat oleh anak-anak dan boleh dibetulkan apa yang telah disalah laku oleh anak-anak. Bukan untuk menghukum, kerana anak-anak ni akan mencari menilai, mencari jalan perkara baru. Jadi kalau yang tak betul tu ibu bapa boleh perbetulkan. Menghukum itu mungkin jalan terakhir lah. Saya harap itulah yang diharapkan kepada masyarakat, supaya kita sama-sama menjaga satu sama lain agar generasi kita akan datang nanti dapat mengekalkan jati diri dan mengekalkan apa yang sepatutnya jadi warga negara yang baik untuk negara tercinta kita. Itu Agnan ada juga yang memberi komen di sini tentang kemahiran masyarakat Siam memberikan rawatan tradisional ini, kemahiran mereka, ya, dan juga ada yang mengatakan bahawa ini perlu kita ketengahkan dan bukukan tentang budaya-budaya masyarakat Siam ni. Mungkin Pak Agnan nak komen sikit. Kita pernah ada perbincangan dulu, kita dapati bahawa ramai antara orang Siam yang mahir dari segi perubatan tradisional, ada ubat-ubat yang masih lagi dalam ingatan mereka, dalam rekod mereka. Ada yang mencadangkan supaya mereka ini diketengahkan untuk memastikan bahawa apabila mereka telah meninggalkan dunia nanti, ada orang yang dapat mengekalkan ilmu yang mereka ada. Ada cara sebut, tapi kadang-kadang agak sukar kerana ada setengah pihak yang merasakan ilmu ini hak mereka, jadi mereka tidak berhasrat untuk berkongsi, kan. Mungkin dia berkongsi dengan anak pinak mereka, itu bagus juga, kerana sekurang-kurangnya anak pinak mereka dapat menyambung ilmu yang ada. Jadi dari segi kemahiran orang Siam untuk mengamalkan perubatan tradisional ini, saya tidak ingin mengatakan bahawa mereka adalah champion dunia, tidak. Mereka ada kemahiran mereka masing-masing, sama juga dengan orang-orang lain. Orang Melayu pun ada juga promo tradisionalnya, orang Cina pun ada, orang India pun ada, tapi orang Siam pun ada di bidangnya sendiri. Malah orang asli pun ada dia punya promo tradisionalnya. Jadi yang penting ialah ilmu tersebut dapat dikekalkan dan diperturunkan ke generasi yang akan datang, supaya apa yang faedah yang dapat daripadanya dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Okay. Begitulah, telah banyak kita bincangkan ya, dari segi sosio budayanya, sosio ekonominya, demografi masyarakat. Saya rasa tak cukup 45 minit kita berbincang ni, Pak, kena lebih banyak lagi benda-benda baharu yang boleh kita ketahui, kita ketengahkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang sudi mendengar pada petang ini, inilah dalam tajuk kita keterangkuman dalam kepelbagaian, kita telah melihat bagaimana keberadaan masyarakat Siam bersama-sama membangunkan sebuah negara Malaysia yang kita cintakan ini. Dan mungkin Tuan Agnan dalam minit yang terakhir ini, sebelum kita tutup, mungkin ada beberapa pesanan daripada Tuan Agnan khususnya pada musim PKP ini, untuk
apa tu, kita Pak kata Tok Adnan tadi, kita menu kalau makan menu satu hari dah jadi 4 kali sehari kan. Dan kita menjadi lebih kreatif pada musim PKP ni. Okey, Tok Adnan ada sedikit pesanan? Okey, sebelum saya pergi ke situ, mungkin apa saya boleh nak kaitkan sikit dengan tajuk kita hari ini, supaya rumusan kita ya. Kita dapati bahawa di Malaysia ni kita ada pelbagai kita memang bagai-bagai lah. Dari segi nilainya beza, dari segi pendidikannya beza. Ini hasil daripada kita punya latar belakang berbeza, etnik berbeza, semuanya banyak beza. Tapi kita boleh hidup dengan aman damai kerana kita memahami satu sama lain. Dan bahasa inilah yang menjadi penghubung kita. Kerana apabila kita dapat bercakap, berhubung menggunakan bahasa yang boleh faham oleh dua-dua pihak, tidak akan timbul prejudis. Kerana apabila contohnya katakanlah saya bercakap bahasa lain dan Cik Gani cakap bahasa lain, mungkin Cik Gani akan prejudis terhadap saya bahawa ini cakap mengata saya. Dia timbul prasangka itu. Ya, itu yang menjadikan banyak perkara yang berlaku perselisihan antara kaum ataupun antara individu. Jadi dengan menggunakan bahasa yang satu di Malaysia ini, kita harap kita dapat mengurangkan segala prejudis, segala kesalahfahaman dan tak timbullah orang kata tak faham pantang larang satu sama lain, kan. Saya terlupa bahawa orang ni dia tak boleh macam ni. Jadi saya punya pesanan senangnya, kalau kita katakanlah kita nak masuk kandang kambing, kita mengembeklah macam kambing. Jangan kita meraung macam harimau, tidak lain pula jadinya. Jadi inisiatif kita untuk memahami satu sama lain supaya kita dapat hidup bersama. Saya tidak ada masalah dengan sesiapa saja, kerana kita akan cuba sedaya upaya untuk memahami. Yang mana tak faham, tanya. Jangan anggap. Kalau kita anggap ataupun dalam bahasa Inggeris kalau assume, kalau kita anggap, ya mungkin anggapan kita tak betul. Jadi fahamilah satu sama lain, gunakanlah bahasa untuk berhubung. Jadi untuk sebagaimana yang Cik Kani kata tadi, sebagai pengakhirnya untuk zaman COVID ini, saya rasa inilah gunakanlah. Cik Nan, sebelum ucapan terakhir tu, ada satu permintaan. Tuan Adnan boleh baca puisi atau apa-apa? Ada apa-apa? itu saya terpaksa tidak boleh memenuhi permintaan tersebut kerana saya bukan orang sastra, cakap tertugas. Saya bukan orang sastra. Bidang saya pun bukan sastra. Cuma saya ada membaca novel-novel dan sebagainya, itu saja ya. Jadi kalau nak mengarang, nak berpuisi itu, saya terpaksa minta maaf banyak-banyak lah. Saya 10 jari mohon minta maaf. Itu boleh cuba nanti pada sesi yang lain pula. Okey, Tok Adnan mungkin boleh teruskan tadi. Okey. Jadi pesanan saya ke zaman di musim COVID ini, pertama sekali ialah kita jaga kesihatan kita lah. Itu yang sangat-sangat penting. Kalau masing-masing dapat menjaga kesihatan sendiri dalam satu rumah, kita selamat dah. Contoh dalam 5 orang, kita selamat. Setiap rumah tu ada 5 orang, setiap 5 orang tu selamat, satu negara akan selamat. Tapi kalau kita tidak menjaga diri kita, kita bagi menjadi contoh yang tidak baik kepada anak-anak, contoh tidak baik kepada jiran, kita keluar dan macam-macam, kita buat macam-macam. Jadi semua juga akan melakukan sedemikian, semua akan terjejas. Jadi dengan prinsip yang senang saja, jaga diri masing-masing supaya setiap orang dapat menjaga diri mereka. Jadi apa yang berlaku di negara-negara luar sana yang jadikan jumlah COVID yang penyakit COVID tinggi ialah masing-masing macam berdegil, merasakan bahawa aku seorang tak apa. Jadi kalau katakan masing-masing berfikir macam tu, satu negara akan fikir macam tu, jadi tak ada kesan lah. Jadi tindakan kajian untuk mengenakan PKP ni adalah yang satu yang baik, dan saya harap kita sama-sama menghormati dan mematuhi supaya kita dapat keluar dari tempoh COVID ini dengan cepat. Kerana ini dah ada announce PKP 4. Jadi kita tak pasti sama ada 5, 6, 7, 8, 9, kita tak pasti. Tapi kalau kita tidak dapat keluar dengan cepat, tidak mustahil kita terpaksa menanggung lagi. Kita tanggung PKP duduk rumah, ada gaji, ada apa, tak apa. Tapi kepada mereka yang terpaksa bekerja, kalau duduk rumah tak ada pendapatan, itu menjadi kesannya besar.
dua kali ganda dia punya kesan. Jadi saya harap kita dapatlah sama-sama membantu satu sama lain untuk keluar dan masing-masing dapat kembali kehidupan yang normal, masing-masing dapat kembali bekerja dan tak perlulah kita bersembang melalui media ini. Boleh kita bersembang di pejabat, mengadakan meeting ramai-ramai kan. Ini macam rasa terasing pula kerana kita cakap selepas satu orang. Kalau di pejabat kita boleh membantah sekaligus. Kalau kita tak setuju, itulah harap kita dapat keluarkan negara kita daripada COVID ini dengan cepat mungkin. Okay, baik, terima kasih banyak kepada Tuan Adnan. Saya ingat kata tetapi tadi Tuan Adnan, kita janganlah terlalu bersangka buruk ataupun prejudis. Saya ingat satu kata-kata bahawa prejudis itu memusnahkan angan-angan sebuah kebahagiaan. Ya. Sebab kata orang, kepelbagaian masyarakat di Malaysia ini, ikan di laut, asam di darat, di dalam kuali bersatu juga. Ya, dengan kepelbagaian inilah yang telah membentuk sebuah negara Malaysia yang harmoni. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Adnan Ahli Tok, Presiden Persatuan Siar Malaysia atas perkongsian ilmu, perkongsian pengalaman dan yang penting ialah perkongsian kita memahami silang budaya itu dalam topik bicara kita petang ini, indahnya ilmu, persepsi dan perspektif Malaysia membaca. Sekali lagi terima kasih pada Tuan Adnan. Terima kasih. Oleh kerana kita tak boleh menjabat tangan melalui video ini, saya menggunakan inilah. Terima kasih dan sawadikap. Sawadikap juga. Terima kasih Tuan Adnan. Sekian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.